Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Johnny Miller. Kita bersua kembali untuk topik yang seterusnya, iaitu plant science and soil science. Okey, untuk plant science chapter 1 kita akan pergi kepada bahagian taksonomi. Okey, di mana taksonomi ataupun systematic botany dalam plants, di mana ada namanya tersendiri. Okey, yang digunakan untuk mewakilkan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup, sama ada kulat, fungus dan sebagainya. Okey, tumbuh-tumbuhan atau plants yang tumbuh di muka bumi ini mempunyai pengkelasannya tersendiri, ya tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam hierarki, ya, taksonomi tumbuh-tumbuhan pada nota kita ada kelas-kelasnya tersendiri. Kita ambil contoh, ada kingdom, ada phylum, class, order, family, genus dan juga species. Okey, dan tumbuh-tumbuhan ni yang mewakili jenis-jenis tumbuhan, kadang-kadang daripada keluarga yang sama tapi fizikal dia berbeza. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok dalam tumbuh-tumbuhan, basically based on system as suggested by Carolus Linnaeus, di mana dia adalah bapa botani yang telah pun mencipta ngolah buku yang berjudul System of Nature pada tahun 1758, di mana Carolus Linnaeus boleh dikatakan bapa botani untuk plant science. Plant science di mana beliau mengkelaskan tumbuh-tumbuhan basic tumbuh-tumbuhan kepada dua, iaitu bahagian stamen dan pistil pada bunga. Okey, di mana di sistem ini sehingga kini kita guna pakai sehingga ke hari ini, yang kita kelaskan dalam sexual system tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Okay. Kalau tuan-tuan tengok dalam nota tuan-tuan, di mana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, contohnya estet kita yang tumbuh banyak, berbeza bentuk, berbeza rupa, dan yang penting tumbuh-tumbuhan ni dia punya structure dia tersendiri. Structure bagaimana dia survive, dia hidup di persekitarannya, tuan-tuan. Okey. Selain daripada tu, tuan-tuan, dalam sistem pengkelasan tumbuh-tumbuhan ataupun taksonomi ni, kita boleh lihat dalam nota-nota kita, dalam buku-buku rujukan, di mana sistem tumbuhan ini mempunyai kelainan dari segi bacaan, dari segi ejaan. Jadi sebenarnya untuk membezakan dengan ayat ataupun nama pada tumbuh-tumbuhan dan juga nama-nama binatang. Contoh, kalau kita lihat dalam sistem yang diperkenalkan oleh bapa botani kita tadi, Carolus Linnaeus tadi, Kalau kita tengok, ambil contoh tuan-tuan, kalau kita tengok
nama tumbuhan kelapa sawit Allicis chinensis. Kalau kita lihat di sini tulisan ada dua cara untuk kita membezakan, seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi. Untuk nama-nama tumbuhan, ianya boleh ditulis dalam bentuk italik, contoh, ataupun kita boleh underline untuk membezakan perkataan tu, Jadi bermakna perkataan tu membezakan dengan ayat yang kita gunakan. Contohnya Allicis chinensis, atau nama saintifik untuk kelapa sawit. Selain daripada itu, tuan-tuan, sekiranya kadang-kadang kita terbaca, kita ternampak di mana buku-buku rujukan, seringkali nama-nama saintifik ini disertakan dengan siapa yang menemukan tumbuh-tumbuhan tersebut. Tentu tuan-tuan perasan juga dalam penulisan nama-nama saintifik ini ada ditulis juga nama yang menemukan nama tumbuh-tumbuhan tersebut, orang yang menemukan nama tumbuh-tumbuhan tu. Seperti contohnya tertulis belakang tu SP. Itu adalah bermaksud tumbuhan tu ada pelbagai jenis, tuan-tuan. Untuk tu juga dalam sistem tumbuh-tumbuhan, plants juga terbagi kepada 5 sistem, iaitu Prokaryote, Protostista, Fungi, Animalia dan Plantae. Di mana tumbuh-tumbuhan ni terbagi kepada 5 keluarga yang besar. Kalau kita lihat struktur dia, tuan-tuan boleh tengok nota, tuan-tuan, di mana banyak pengkelasan dia dalam kelima-lima wakil tumbuh-tumbuhan tadi. Ada dari kumpulan alga, ada daripada kumpulan fungus, dan semua tumbuh-tumbuhan ni, tuan-tuan, mempunyai terminologi, mempunyai sistem fungsi masing-masing dalam mengimbangi alam persekitaran, dan juga secara tak langsung tumbuh-tumbuhan ini juga membantu dalam industri kita, terutamanya dalam kelapa sawit. Contohnya, kalau kita ambil contoh fern ataupun paku pakis, secara tak langsung boleh membantu mengekalkan kelembapan pada permukaan tanah. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan lain. Sebenarnya dalam masa tertentu ada setengah-setengah tumbuhan ini memberi kelebihan ataupun beneficial pada alam sekitar kita. Secara tak langsung kita boleh katakan dia membantu landscaping dalam industri, dalam penanaman di tempat kerja. Contohnya, ada setengah tanaman bunga secara tak langsung mengindahkan lagi landscaping sekitaran di tempat-tempat, dan juga di dalam kebun, tuan-tuan. Dalam selain daripada itu, kalau tuan-tuan tengok pecahan-pecahan dalam 5 kumpulan yang terbesar dalam sistem tumbuhan ini, fungus atau fungi memainkan peranan yang amat penting. Kalau kita contoh, seringkali kita dengar fungus digunakan dalam industri pemakanan. Contohnya ialah di mana membantu melambatkan proses
masam, di mana kalau ambil contoh barang yang kita gunakan dalam pembikinan bakery, roti atau yeast, di mana secara tak langsung yeast adalah membantu melambatkan lagi proses makanan itu menjadi buruk ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan lain, pengkelasan tumbuh-tumbuhan lain. Kita ambil contoh yang saya sebutkan awal tadi ialah fungus atau fungi. Okey, banyak fungsi dia. Okey, dalam nota ni tuan-tuan boleh tengok sendiri benefit yang boleh dia bantu dalam industri kita. Okey,